dia lebih kepada populariti. Jadi orang nak cakap macam mana, apakah perkara yang sebaiknya lah kita rakyat Malaysia dibuat untuk dari segi niatnya, ikhlas segala benda. Apa yang paling penting lah, perkara yang sebaik kita buat untuk membuktikan cinta kita pada Allah semestinya. Sebab bila kita cinta agama, kita mesti cinta pada Allah kan. So kepada Palestin, kepada Syria tu, apa yang sebaik-baiknya lah kita buat. So itulah soalan sebenarnya tadi ketika ini Nova tu. Tapi soalan yang seterusnya untuk Ustaz lah, bersesuaian dengan kita dah install tadi kan. So kita nak tanyalah kepada Ustaz. Baik, berkenaan dengan Palestin ataupun Syria ataupun beberapa negara yang sahabat ataupun negara Islam yang ditimpa dengan musibah ni, sebenarnya pembahagian negara ni adalah merupakan suatu kejayaan orang putih Yahudi memecah belahkan negara Islam. Sebenarnya negara Islam satu saja. Okey, sebab tu kita tengok sekarang ni dekat, kalau kita tengok pun ada yang dinamakan Islamic State, IS. Terpulanglah di belakang dia IS ke ISIL ke, benda Islamic State Syria and Iraq and Syria. Satu lagi Islamic State Syria Lebanon, bukan macam itulah. Yang itu ada setengah-setengah sahabat kita yang telah pun meninggal dunia kerana menyertai perjuangan kelompok ini. Tapi kita di Malaysia sehingga ke hari ini kita masih lagi tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan tentang ISIL ke ISIS ke, kita tak keluarkan apa-apa. Cuma yang senangnya, kalau kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, pertama kita kena bersyukur atas nikmat keamanan yang Allah Taala bagi pada negara kita. Okey, aman. Walaupun minyak naik 20 sen, aman. Nampak, bayar saja. Kerana itulah pegangan Ahlus Sunnah. Apa pegangannya? Segala yang berlaku telah ditakdirkan Allah. Jangan bantah, kau isi je minyak, tambah je 20 sen. Bukan banyak pun, 20 sen aja. Sebab yang terbaru keluar perkiraan matematik yang sangat hebat, pakar matematik. Dia kira kau letak RM20, baru RM20, 20 sen. Kau letak 500, baru RM500, 20 sen. Nampak, dia kata, buat apa nak bising-bising, bayar 20 sen saja setiap kali kau isi minyak. Bukan macam tu kiranya, 1 liter tu 20 sen. Tapi tak ada masalah apa-apa, 20 sen aja. Kan, bayar je lah. Sebab Ahlus Sunnah kata segala-gala yang berlaku adalah dengan kehendak dan takdir Allah Ta'ala. Naik minyak pun takdir Allah. Kalau gajah naik minyak pun takdir Allah. Kalau orang yang naikkan minyak dipijak oleh gajah yang naik minyak pun itu takdir Allah. Kita tak boleh nak salahkan siapa-siapa lagi dah kan. Sebab segala-gala yang berlaku dengan ketentuan dan takdir daripada Allah Ta'ala. Baik, itu yang pertama saya sebut. Maknanya kita kena bersyukur kepada Allah Ta'ala sebab nikmat keamanan yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Yang kedua, kita juga rasa terkilan dan terkesan dengan musibah yang melanda negara Islam yang lain, khususnya Palestin. Sebab Palestin daripada dulu sampai ke hari ini masih lagi dijajah dan terus-terusan dianiaya, dizalimi oleh Zionis itu. Okey, dizalimi. Baik, sebenarnya kalau kita tengok dari sudut negatif, kita kata negara Islam memang tak bersatu. Tapi kenapa kita tak pandang dari sudut yang positif, tapi dalam masa yang sama kita kena berusaha macam mana nak bantu Palestin. Ini satu bentuk penghinaan yang Allah Ta'ala bagi kepada Yahudi. Daripada dulu sampai sekarang dia jajah Palestin, tetapi sehingga ke hari ini dia masih gagal menubuhkan negara haram Israel. Ini satu bentuk penghinaan yang Allah bagi. Kekuatan yang kau ada kau takkan mampu bina negara Israel. Ini janji Allah yang ulama ulas daripada ayat dalam suratul Isra. Okey, maknanya penghinaan demi penghinaan Allah bagi pada Yahudi. Kau dapat bantuan Amerika ke mana ke, kau tetap tidak akan dapat bina negara haram Israel. Ini janji, ya, janji. Baik. Jadi kita dah tengok Syria sekarang dilanda macam mana, Iraq macam mana, apa lagi, Palestinnya, apa lagi, Jordan tak ada masalah apa-apa. Sebab Jordan dia ala-ala Amerika sikit. Jadi tak ada masalah apa-apa. Sebab dia punya raja pun belajar dekat Amerika juga. Cakap kat Malaysia tak apa, kalau cakap kat sana tak balik aku. Kan? Itu saja. Jadi kena terima je lah. Baik. Jadi apa yang perlu kita buat? Baik, tengok betul-betul bahawa Nabi SAW sebut secara mudah, tidak sempurna iman seorang yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan jirannya tidur dalam keadaan lapar. Apa simbolik dari hadis ini?
nak cerita bahawa kita sebagai orang Islam kena ambil tahu apa yang berlaku terhadap orang lain. Kena ambil tahu. Okey, tapi orang Melayu dia akan marah sebab dia kata apa? Jangan sibuk-sibuk tepi kain orang. Nampak? Itu pepatah orang Melayu yang kena buang jauh-jauh. Atau kalau nak pakai, ambil kenyataan almarhum Datuk Ishak Bahrom dulu. Kita tidak dilarang untuk jaga tepi kain orang, tapi yang kita dilarang ialah masuk dalam kain orang. Itu kenyataan almarhum Datuk Ishak Bahrom. Jadi orang Melayu kena ubah dia punya minda dia di sini. Baik. Jadi apa yang perlu kita buat? Baik, itu yang saya sebut dengan ISIS ataupun ISIL tadi. Ada sahabat kita yang pergi berjuang, itu cara dia. Okey, tapi apakah kita mengiktiraf perjuangan ISIS ke ISIL ke? Senang, kalau tanya saya, ambil pandangan ulama-ulama di sebelah sana. Jangan ambil pandangan ulama Malaysia sebab kita tidak tahu susul garun perjuangan itu. Ulama sana lebih tahu, jadi mereka telah menandatangani deklarasi bahawa ISIL atau ISIS adalah perjuangan yang menyimpang dari dasar Islam. Akidahnya betul, tapi konsep jihadnya salah. Itu saja. Okey, kita tak boleh. Jangan pula ada tiba-tiba aku nak pergi berjuang bersama-sama mereka. Tak payah. Kita berjuang dekat tempat kita, nak bangun tidur pun tak boleh bangun nak sembahyang subuh. Kalau pergi berjuang kat sana, tak payah kita salam lah. Nampak? Jadi apa yang perlu kita buat? Baik. Yang pertama, paling tidak apa yang perlu kita buat ialah kita angkat tangan. Kalau nak pergi berjuang kat sana, fahami konsep jihad dulu. Kalau nak pergi berjuang kat sana, fahami konsep jihad. Orang dekat Palestin memang jihad itu fardu ain. Okay, tapi kita kat Malaysia dia masih jadi fardu kifayah sebab itu bukan negara kita. Okey, tapi itu pandangan alim ulama. Okey, jadi kalau kita nak pergi juga ke sana nak bantu, terpulah. Sebab tu kita masih lagi menunggu-nunggu Tok Bomoh yang hebat, yang boleh hantar parang terbang ke sana dan ke sini. Kenapa tak dihantar parang tebas leher Israel? Nampak? Kita pernah cabar dulu yang Tok Bu silat yang kata boleh parang terbang, boleh pedang terbang, segala-gala boleh terbang belaka. Kenapa tak hantar parang panjang kau pergi tebas leher Israel sana? Tak payah hantar tentera Al-Qassam pun duduk relax dah. Nampak? Kenapa tak hantar? Jawapan dia mudah. Kerana laut itu terlampau luas, Ustaz. Jin kami tak mampu nak bawa parang itu ke sana. Satu. Yang kedua, kenapa tak mampu? Jin Melayu Jawa nak lawan jin Arab. Jin Arab makanya besar macam moderator. Tak boleh lawan lah. Sebab jadi tak boleh nak lawan lagi dah. Jadi dia kata tak payah hantar lah, dia kata. Jadi apa yang saya sebut, apa yang kita boleh buat, paling tidak apa yang tuan-tuan dan puan-puan buat tadi, bantu menerusi RM2. Tak apa, nampak je RM2 tu. Tapi ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kita tak tahu. Nampak? Sebab itu yang moderator sebut tadi, mungkin ada orang pergi ke sana niat dia tak ikhlas. Bila niat tak ikhlas, segala-gala akan lebur. Okey, baik. Niat bagi RM2 ikhlas adalah lebih baik daripada bagi RM100 tak ikhlas. Macam yang saya sebut dekat Masjid Bandar Baru Nilai dulu. Nampak? Tabung ni pun ada tabung jalan kan. Jadi saya nasihatkan kalau nak bagi derma, tolong tengok betul-betul kau keluarkan duit daripada beg tu berapa ringgit nak bagi. Jangan action main gabu ya keluar. Tapi kalau kau main gabu beg orang tak apa. Gabu je beg kawan tu berapa keluar tabuh dalam tu. Nampak? Tapi kira tak sah sebab hak orang lain. Okey, baik. Jadi kalau nak derma, tolong tengok betul-betul berapa kau nak letak. Jangan jadi masa Masjid Bandar Baru Nilai baru ni. Duduk sebelah saya, orang letak duit, ada seorang hamba Allah Ta'ala letak duit, kelenting, bunyi. Maknanya duit besi lah. Bila duit kertas dia tak bunyi, duit besi. Jadi bila letak kelentung, semua orang pandang. Nampak? Apakah penilaian pada duit besi atau duit kertas? Bukan penilaiannya pada ikhlas atau tidak. Lalu dekat seorang hamba Allah yang pakai serban, keluar duit dalam poket, tak tengok berapa dah. Dia pandang ke orang yang meletakkan duit kelentang tadi. Dia letak, nak tunjuk dia letak duit tu. Tapi dia tak sedar saya tengok duit tu warna ungu. Ungu tu maknanya satu ada 2 kosong kan? Jadi 100. Bila letak, dia pun tengok orang tu, suruh orang tu tengok duit dia. Orang tu pun tengok, senyum saja. Tapi bila dia tengok duit dia, mulalah nak lepas rasa rugi kan? Nak tarik rasa malu. Apa yang dia patut buat? Duit terlama je duduk dalam tabung, tak lepas-lepas. Nampak? Orang lain nak derma juga, bukan kau seorang. Nampak? Datang saya tepuk je tangan dia, dan duduk dalam tu.
Nah, bila jatuh duit dalam tu, saya pun tolak tabung, dia pun tengok tabung. Pak, saya kata, Pak, kalau tak ikhlas saya ambil balik. Tak, ikhlas. Terpulang lah. Nampak? Terpulang. Dia ikhlas ke tidak, itu masalah dia. Tapi saya kata, apa yang perlu kita buat, keikhlasan itu penting. Okey. Yang kedua, kalau kita tak boleh nak buat apa-apa sangat dah, paling tidak angkat tangan, tadah, mohon ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala supaya bantu sahabat-sahabat kita yang berada dekat Palestin sana, dekat Syria sana. Bantulah. Ya, sahabat-sahabat kita yang berada dekat Yaman pun dah balik dah ramai-ramai. Nampak? Kita sedar tidak sedar, Jamiah Al-Imam dekat Yaman dah hancur lebur. Sekolah Ahlu Sunnah dekat sana dah hancur lebur. Semua akibat daripada apa? Diserang oleh golongan-golongan Syiah. Okey, dulu kita anggap, Syiah Yaman baik dah Ustaz. No, sekarang Syiah Yaman dia telah convert kepada Syiah Imamiyah 12. Sebab tu dia dapat bantuan daripada negara Iraq. Bila dapat bantuan, itu yang diserang Madrasah Ahlu Sunnah dekat sana. Termasuklah Profesor Dr. Az-Zindani, Abdul Majid Az-Zindani. Dah habis dah semua sekali madrasah-madrasah kat sana. Jadi kita kat Malaysia pun seronok. Balik sekarang tengok Akademi Fantasia. Balik besok tengok Popstar. Yang bila dah balik kampung tengok Kilauan Emas. Tak sudah-sudah. Nampak? Tak sudah-sudah. Bila masa kita nak angkat tangan kepada Allah Ta'ala? Bila masa kita nak sedar? Sebab kalau Quran tengok, Quran sebut bahawa Nabi SAW sebut, sesiapa yang berada pada akhir zaman di negara Syam, bermakna dia berada pada kedudukan jihad hingga ke hari kiamat. Maksud daripada hadis ini ialah perkara yang berada di Syam sekarang, yang berlaku di Syam sekarang adalah petunjuk kepada kita berada di akhir zaman. Itu saja. Okey, kita berada di akhir zaman sekarang ini kan. Baik, jadi kesimpulan apa yang saya sebut tadi, sekarang ni kita dah tahu sahabat kita dekat Palestin sana susah dan sebagainya. Kita jangan seronok-seronok. Kita kena fikir, sekiranya perkara itu berlaku kepada kita, apakah kita mampu memohon bantuan daripada Allah untuk menyelamatkan kita? Satu. Okey, kalau tengok kepada keislaman orang kita hari ini, tak tahulah macam mana. Okey. Yang kedua, paling tidak tak mampu sangat nak buat apa-apa. Ya Allah, ya Tuhan, tolonglah selamatkan saudara-saudara kami yang berada di sana. Sebab apa? Sebab doa orang kepada orang yang tak tahu dia didoakan, doa itu mustajab insya-Allah. Sebab tu kalau kita nak berdoa, kita kena doa, ya Allah, ya Tuhan, selamatkan aku dan selamatkan saudara-saudara aku yang berada dekat Palestin, yang berada dekat Iraq, yang berada dekat sana. Doa macam tu. Nampak? Kita nak doa apa-apa pun kena doa, ya Allah, macam apa? Nak panggil apa? Korang mulah senang cerita. Nak berjaya, ya Allah, ya Tuhan, berikanlah aku kejayaan di dalam peperiksaan. Kawan sebelah yang tidur ni, kau failkan dia, ya Allah. Kalau doa macam tu, nescaya kau sendiri yang fail. Nampak? Dia kena doa, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kau berilah kejayaan kepadaku dan berikanlah kejayaan kepada semua orang yang dalam fakulti aku ni, ya Allah. Dan orang dalam fakulti lain, tak payah, lantak dia lah. Itu pun kau tak akan dapat kejayaan. Nampak? Jangan kedekut doa. Kerana apa? Kita doa tidak pernah rugi. Kerana setiap kali kita doa untuk orang lain, malaikat akan datang untuk engkau seumpama yang kau doakan kepada sahabat engkau. Sebab tu bila ngajar orang tua, saya senang cerita. Saya kata kalau rasa nak tambah bini tapi takut, jangan terus kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku baru dapat 1 bini, tolong tambah 3 lagi bini. Yang ini memang kena penyepak dengan bini. Sebab hari ni ramai bini-bini ku gangster tak ke lah. Nampak dalam surat khabar belasah laki dia kan. Baik. Jadi macam mana nak doa? Ya Allah, ya Tuhan, kurniakanlah kepada aku isteri yang salihah dan kurniakanlah kepada sahabat-sahabatku penuhkan kota mereka, ya Allah. Nampak? Simboliknya malaikat akan datang untuk kau seumpama yang kau doakan. Nampak? Jadi dia tidak secara langsung. Jadi isteri pun tak berapa nak faham. Amin ya rabbal alamin. Dapat terus. Sebab itu kita dalam hidup ini yang penting kena memahami. Macam saya kadang-kadang malas juga. Kan? Kadang-kadang terpaksa mengorbankan prinsip malas nak pergi kerja tu biasa. Kalau tanya Dr. Adli pun saya rasa mesti dia ada jiwa malas nak pergi mengajar. Nampak? Jadi macam mana nak buat? Macam awak semua fahami soalan, insya-Allah dapat kesenangan. Macam saya duduk di Kementerian Penerangan, pernah duduk di Kementerian Penerangan 2 tahun. Nak pergi kerja pun malas, terpaksa mengorbankan jiwa dan raga kadang-kadang nak pergi tu. Allahu Akbar. Akhirnya minta MC dengan doktor. Saya tak tipu doktor sebab kerajaan dia akan percaya kalau MC itu daripada kerajaan. Kalau MC swasta dia kata boleh beli. MC kerajaan saya dapat kadang-kadang dalam 30 ke 40 boleh dapat. Bukan saya tipu doktor, tapi saya memahami soalan doktor.
Nampak? Rasa malah nak pergi, jolok anak tekak dengan buah gigi muntah, betul? Bila doktor tanya, apa sakit? Muntah. Bila doktor kata, muntah. Berapa kali muntah? Banyak kali doktor. Adakah saya menipu? Tidak. Kerana saya memahami soalan doktor. Doktor tanya, saya berapa kali muntah? Bukan tanya berapa kali saya muntah hari ini. Dia tanya berapa kali muntah, saya jawab banyak kali daripada aku mula lahir dulu. Nah, jadi doktor kata bahaya. Bila bahaya dapatlah MC. Nampak? Jangan tanya lebih-lebih kalau nak selamat hidup. Cukup sekadar itu saja. Maksudnya kalau kita nakkan keselamatan kita dan keselamatan harta yang kita ada, jangan kedekut doa kita. Jadi berbalik kepada apa yang kita sebut tadi, yang mudah saya sebut dua perkara je. Jangan kita terlalu mementingkan diri kita sendiri, ambil tahu apa yang orang lain, kalau kita yang menimpa orang lain. Dan yang kedua, bila kita dah tahu perkara ini, kita tak mampu nak buat apa-apa yang lain, paling tidak angkat tangan, ya Allah, ya Tuhan, kau selamatkanlah mereka itu daripada musibah. Tapi kalau mampu nak pergi ke sana, dipersilakan. Nampak? Dipersilakan. Tapi rasa tak berapa ramai yang nak pergi. Sebab MH370 pun tak jumpa lagi. Nampak? MH17 dah jumpa, tapi kena tembak pula dah. Nampak? Jadi yang kena tembak tu pun, ada masa sikit saya ulas, yang kena tembak tu pun terkorban. Tapi yang baru ni dekat Bangi saya memang naik angin betul. Bila tengah makan, ada seorang pakcik pakai seluar pendek. Laki dia, bini dia rambut warna-warni, macam ekor ayam jantan. Nampak? Warna-warni, duduk makan sebelah saya. Dia tengok jenazah turun daripada flight. Dia kata kat bini dia apa? Tengok tu, terkorban sia-sia. Pramugari tu terkorban, confirm ahli neraka. Oh, sedap cakap saya, telinga bulu duduk tepi tu. Tapi dia tak tahu ustaz sebab kopiah tak pakai. Nampak? Sebab pergi kerja kena pakai coat, kena pakai tie. Nampak? Kerajaan kata ustaz kena pakai songkok, kopiah putih tak boleh pakai. Songkok kalau aku pakai pening kepala. Nampak? Kopiah putih tak boleh pakai, nanti dia nampak membangkang pula. Jadi aku tak pakai apa-apa lah. Senang pakai tie, nampak macam pegawai tabir diplomatik. Nampak? Dia duduk, dia pun cerita sedap. Dia kata itu semua ahli neraka. Saya tunggu apa jawapan isteri dia. Isteri yang salihah, tidak membantah apa yang suami cakap. Dengar dia suami, walaupun tak berapa betul lah, tak lah. Nampak? Akhirnya saya tak boleh sabar, saya bangkit, saya tanya, abang, kenapa pramugari itu ahli neraka? Dia kata, encik tak nampak? Encik, sebab tak pakai kopiah. Kalau pakai kopiah, ustaz lah. Encik, dia kata, encik tak tahu pun, pramugari, mana ada yang pakai jubah naik flight? Mana ada yang pakai telekung naik flight? Dia kata, oh sedap, saya geling-geling je bini dia. Bini dia mana bawah je. Tapi bila sebut macam tu ringkas ceritanya, dia kata apa, kenapa itu ahli neraka? Sebab dia tak pakai tutup aurat. Allah Ta'ala dia kata bagi dia terbakar bukan di neraka, tapi atas dunia lagi dah kena bakar. Flight tu meletup kan, jadi dia kata kena bakar. Saya pun Allahu Akbar. Abang pergi surau tak? Saya kata, buat apa pergi surau? Dia dengan kuliah agama. Dia kata tak payah, ustaz-ustaz tu auta je, dia kata. Sebab ustaz tu baca buku, aku pun boleh baca buku, dia kata. Tapi malas je duduk depan. Tak apa. Saya kata, bang, hadis-hadis menyebut, ustaz cerita, orang yang mati terbakar, mati jatuh dari tempat tinggi adalah hukumnya mati syahid. Saya kata, berapa kali pramugari itu dapat mati syahid? Dahlah mati terbakar, jatuh lagi dari tempat yang tinggi, 35,000 kaki. Nampak? Jatuh, 10,000 kaki, jatuh. Dapat pahala syahid, bang. Dia masa tu tengah pegang garpu nak cocok roti canai. Nampak? Waktu saya pun tengok, abang kalau makan roti canai, sumbat, tercekik kat sini, saya kata. Kalau kita mati sekarang, mati apa, bang? Mati katak, bang. Terus dia pun tengok saya atas bawah. Saya pun tak sampai hati dah nak membelasah dia. Saya pun pergi duduk minum, membelakangkan dia. Tapi saya ambil cawan, saya letak tepi saya. Sebab saya nak tengok dia. Takut dia datang dengan garpu cocok. Kena berhenti juga kan. Tengok juga benda tu. Tapi tengok dia cocok. Last dia belah saja. Dia bayar semua, dia belah. Bila saya tengok balik semua ke belakang, roti canai itu tidak berusik sikit pun. Kenapa jadi begitu? Mati selera kena belasah bagi tadi. Jadi apa yang saya sebut tadi,